Jumlah besar subsidi 2022 mampu kurangkan kos sara hidup rakyat. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Miza Usni Muhammad dalam berita tengah malam. 77.3 bilion ringgit itu unjuran perbelanjaan subsidi kepenggunaan setakat tahun 2022 dan ia juga merupakan jumlah subsidi tertinggi pernah ditanggung oleh kerajaan khusus bagi meringankan kos sara hidup rakyat. Jelas Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, subsidi tersebut merangkumi petrol, diesel, LPG, minyak masak, tepung dan elektrik dari tahun 2018 hingga 2022. Selain pengenalan bantuan keluarga Malaysia berjumlah 11.7 bilion dan lain-lain subsidi 14.6 bilion ringgit. Kerajaan juga turut mengumumkan bantuan tunai tambahan 630 juta yang meningkatkan jumlah BKM fasa 2 bagi golongan berpendapatan rendah kepada 1.74 bilion ringgit. Bagi mengelakkan tiada kenaikan tarif elektrik, subsidi elektrik bernilai 5.8 bilion ringgit turut diberikan untuk separuh tahun kedua mulai 1 Julai ini. Pengumuman tidak akan mengapungkan harga ayam di pasaran bukan pusingan you. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebaliknya berkata keputusan dibuat berdasarkan pandangan pihak berkepentingan terutamanya seluruh keluarga Malaysia. Tambah beliau, keputusan juga dibuat bagi mengutamakan kebaikan dan faedah yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat. Perdana Menteri berkata demikian sebagai mengulas dakwaan pihak tertentu bahawa keputusan tersebut bersifat pusingan you. Beliau bercakap kepada pemberita selepas meninjau Hari Rekreasi Putrajaya 2022. Semalam, Perdana Menteri mengumumkan harga ayam tidak akan diapungkan dan harga siling baharu akan diumum Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dalam masa terdekat. Keputusan kerajaan untuk tidak mengapungkan harga ayam mampu menghalang tren kenaikan kos harga bahan mentah berkenaan dan ini sekaligus mengelakkan rakyat tidak terbeban. Memang banyak membantu rakyat. Apabila harga tidak diapungkan, maknanya mungkin kerajaan akan menanggunglah. Akan terus tanggung. Kita tak tahu kalau dalam masa terdekat ni Amat Perdana Menteri akan mengumumkan bahawa pagi tadi pun kita ada mesyuarat lagi. Selain itu, sesi libat urus turut dilaksana bersama penternak dan pembekal ayam. Ini bagi memastikan bekalan ayam mencukupi khususnya menjelang 1 Julai nanti. Baik, sementara itu keputusan agar harga ayam di pasaran tidak diapungkan turut mendapat maklum balas positif. Malah orang ramai berharap langkah penetapan harga siling ayam tersebut tidak terlalu membebankan. Kan baguslah kalau harga ayam tu nak balik kan, sebab harga sekarang boleh tahan juga harga ayam sekarang. Daripada berbanding harga yang lama, sekarang memang beza jugalah. Kalau boleh kurangkan balik harga yang asal kan. Kalau bagi pendapat saya biar ada subsidi lah kan, sebab nanti senang, maknanya harga semua akan terkawal lah. Tapi yang saya tahu sekarang ni bukan ayam aja kan, semua harga barang lain pun naik juga. Peranan KPDN HEP dalam penentuan harga siling ayam di pasaran tertumpu kepada penguatkuasaan dan sesi libat urus bersama penggiat industri ternakan ayam serta pegawai kanan kementerian itu diadakan pagi tadi bagi membincangkan isu berkenaan.
Sesi itu turut melibatkan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Pertemuan dengan penggiat industri itu bagi memastikan peniaga sentiasa mematuhi harga siling ayam yang akan ditetapkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan sebuah outlet sebeneka keperluan rumah di Kuching. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail mengumumkan kerajaan memutuskan harga ayam di pasaran tidak akan diapungkan dan harga siling baharu akan diumumkan dalam masa terdekat. Kerjasama antara pihak kerajaan, universiti dan institusi minyak penting bagi memastikan bekalan minyak masak stabil, antaranya melakukan pelbagai penyelidikan berkaitan minyak sawit bagi menampung permintaan dalam negara agar tiada pergantungan kepada import. Kerajaan juga perlu mempunyai perancangan pelaksanaan bersifat ampuh dan mampan untuk manfaat rakyat. Kerajaan masih lagi membantu semua. Kerajaan hanya menarik balik subsidi untuk minyak berbotol itu 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo dan 5 kilo. Subsidi yang ditarik untuk minyak masak berbotol ini adalah subsidi yang telah diberi kepada seluruh rakyat Malaysia sejak pada tahun lalu. Itu kerana suasana pandemik. Saya menjangkakan bahawa dalam bajet 2023 atau Belanjawan 2023 yang akan diumumkan dalam beberapa bulan lagi, kerajaan akan mengumumkan berbagai insentif atau inisiatif untuk membantu golongan yang terjatuh ekoran pandemik COVID-19. Beliau turut menyambut baik usaha kerajaan ketika ini yang menyalurkan pelbagai bantuan termasuk bayaran tambahan kepada penerima bantuan keluarga Malaysia. Penggunaan aplikasi telefon pintar untuk merekodkan pembelian barang kawalan merupakan antara kaedah yang dicadangkan untuk mengawal ketat agihan barangan bersubsidi. Beberapa kaedah terbaik juga sedang diteliti sebagai langkah mengekang ketirisan termasuk pembelian minyak masak kampit 1 kilogram. Ya, kita tetapkan satu pembelian. Seorang pengguna masuk ke kedai, dia nak beli, kita hadkan hanya 2 kilogram, 2 beg 1 kilogram itu saja, yang RM2.5 tu yang dikawal dan bersubsidi. Tapi mereka ni kalau dia beli satu kedai 2 beg, dia masuk kedai lain, dia beli, memang ini berlaku. Jadi kita sekarang sedang melihat kepada cadangan satu kaedah bagaimana kita membolehkan kita buat kawalan ini lebih ketat. Iaitu mungkin kita boleh pakai apps nanti. Satu pembelian dia guna apps. Lepas tu kalau dia tak pergi ke kedai lain, dia nak beli, apps itu kata you sudah buat pembelian. Hanya untuk subsidi? Hanya untuk subsidi lah yang minyak masak ini. Dan ataupun barangan yang bersubsidi yang lain. Pemain industri juga diberi amaran agar tidak terbabit dalam aktiviti penyelewengan barangan bersubsidi. Permit syarikat akan digantung sekiranya didapati bersalah. Dalam pada itu, tiada sebarang aduan dan kesalahan mengenai kegiatan sorok barang kawalan dicatatkan di Sarawak sepanjang pelaksanaan kempen anti-sorok 2022 dari Januari hingga 18 Jun lepas. Malah bekalan minyak masak kampit di negeri itu mencukupi. Setakat hari ini, kerajaan masih mengekalkan subsidi minyak berpaket RM2.50 1 kilogram untuk kegunaan 60,000 metrik tan sebulan di seluruh negara. Ini kekal, ini masih diberi kepada rakyat. Janganlah tengok kepada hanya yang berbotol yang dimansuhkan. Itu memang program sementara semasa PKP yang ketat. Kementeriannya kini sudah menyiasat lebih 6,000 premis perniagaan yang menyalahgunakan barangan subsidi termasuk minyak. Saya tak akan agak-agak, saya boleh cancel permit mereka kalau dapati bersalah. Ini amaran kepada pemain industri minyak masak ini.
Industri tenaga elektrik terus berdepan cabaran dinamik global dipengaruhi isu sumber dan kos penjanaan. Selain soal kemampanan, Malaysia juga tidak terkecuali terkesan dengan situasi kenaikan mendadak sumber arang batu yang merupakan sebahagian daripada sumber fosil digunakan untuk penjanaan elektrik selain gas. Menurut Pengarah Bahagian Kejuruteraan Elektrik Kuasa Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Jasrul Jamani Jamian, satu pelan lebih agresif diperlukan untuk mempercepat transisi tenaga. Ia bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada sumber fosil sekaligus menjamin kelestarian masa depan industri elektrik negara. Dari segi kerajaan, kita memang nampaklah mereka dah mula pergi kepada tenaga boleh baru. Sebab tu kita tengok kerajaan come out dengan NEM 1.0, 2.0, 3.0 untuk menggalakkan pengguna-pengguna rumah dan sebagainya, industri dan sebagainya untuk pemasangan solar. So banyak dah inisiatif yang sedang kerajaan usahakan untuk kita bergerak supaya kita tak bergantung 100% kepada tenaga tradisional yang kita ada, fossil fuel kita. Kesedaran mengenai amalan kecekapan tenaga dalam kalangan pengguna perlu ditingkatkan. Semalam, kerajaan mengumumkan tarif semasa elektrik dan air dikekalkan melibatkan subsidi RM5.8 bilion biarpun berdepan kenaikan kos. Bertemu kembali. Polis Diraja Malaysia menerusi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial telah menyiasat 71,833 kes jenayah komersial sejak 2020 hingga Mei lalu melibatkan jumlah kerugian hampir RM5.2 bilion. 68% daripadanya merupakan jenayah penipuan dalam talian. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani, RM173.21 juta jumlah kerugian dicatatkan tahun ini akibat kes penipuan seluruh negara setakat Mei. Jelas beliau, 3,833 kes penipuan pembelian barangan dalam talian direkodkan bulan lepas, meningkat berbanding tempoh sama tahun lalu. Turut mencatatkan peningkatan penipuan menerusi telefon dengan 1,612 kes. Manakala kes penipuan cinta atau African Love turun kepada 361 kes. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pelancaran kempen anti-skam Polis Diraja Malaysia 2022 di Johor Bahru. Anggaran 3 ke 4 kes kemalangan dilaporkan secara mingguan berlaku dalam kalangan penunggang P-Hailing. Jelas Presiden Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia Penghantar Suhelmi Mansur, antara faktor penyebab penunggang terlalu penat serta terikat dengan sistem aplikasi. Selain itu, kurangnya kesedaran mengenai tahap keselamatan juga antara punca utama berlaku kemalangan melibatkan golongan terbabit. Justeru bagi mengelakkan kes kemalangan, pihaknya dan Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia MSOJ menandatangani satu memorandum persefahaman MOU. Menerusinya, MSOJ akan mengiktiraf modul keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP. Modul itu dibangunkan secara bersama penghantar Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, Universiti Teknologi MARA dan Pertubuhan Keselamatan Sosial. Seramai 282,561 pendatang tanpa izin parti telah berdaftar untuk pulang secara sukarela menerusi program rekalibrasi pulang. Daripada jumlah tersebut, seramai 243,297 individu telah pulang ke negara asal masing-masing.
Seperti biasa saya kata kita akan mengambil tindakan yang tegas pada sesiapa saja yang tidak mahu menerima arahan yang telah pun kita keluarkan tempoh hari. Masih lagi ambil sambil lewat orang-orang ini, sama ada mereka yang tinggal di sini, warga asing yang tinggal di sini tanpa dokumen yang sah, tanpa pengesahan yang dibuat oleh immigration. Begitu juga dengan majikan yang mengambil mereka yang saya katakan tadi, kita akan bawa mereka ke pihak mahkamah. Program rekalibrasi pulang akan berakhir pada 30 Jun ini. Kementerian Pendidikan akan mengkaji silibus pembelajaran sekolah dengan mengambil kira dua perkara iaitu kompleksiti dan bukan kebiasaan. Penelitian itu bertujuan bagi melihat standard silibus pendidikan agar tidak membebankan pelajar. Pertama sekali berkaitan dengan silibus yang dikata ke depan tadi. As I said, pertama sekali seperti mana saya jelaskan, dia ada dua. Satu, sama ada kompleks ataupun dua, kita kurang biasa. Itu beza tu. Ya. Kita kurang biasa, kita rasakan kompleks. Ya. Kita setengah kata too advanced. Dalam konteks ini, seperti mana saya sebut tadi, dalam review itu, kita akan lihat. Pertama sekali adalah adakah ianya really complexity punya isu ataupun ianya ketidakbiasaan. Yang tu kita nak kena semak lah. Jadi ini perkara yang kita sedang beri tumpuan. Sambutan Hari Rekreasi Putrajaya 2022 membuka tirainya hari ini dan meski julung kali diadakan, ia telah mencapai sasaran di hari pertama penganjurannya yang menghimpunkan sehingga 100,000 pengunjung. Saya lihat dari segi pengisiannya amat menarik sekali. Ya, untuk orang dewasa, untuk kanak-kanak, malah untuk pecinta kucing pun ada seperti saya pecinta kucing, ada. Jadi dan saya lihat sesuai untuk keluarga bersantai, berkumpul, mengeratkan hubungan antar keluarga, dan saya lihat ianya merupakan satu perhimpunan keluarga di sini, selaras dengan cita-cita saya dalam konsep keluarga Malaysia. Program Hari Rekreasi Putrajaya 2022 berlangsung sehingga esok dan menghimpunkan pelbagai aktiviti dan gerai jualan sekaligus membuka peluang kepada orang ramai mengenali produk baharu pelancongan Putrajaya terutamanya di Anjung Flora Presin 4. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyasarkan tambahan lebih 500 buah kedai koperasi atau KOPMAT di seluruh negara dan ia bagi membantu menangani kos sara hidup yang dilihat semakin meningkat. Sekarang ini bila koperasi, kita sangat signifikan dengan KOPMAT. Mana ada kedai jimat yang harga dia lebih rendah daripada pasaran biasa. Dan setakat ini kita menyasarkan lebih daripada 500 KOPMAT untuk kita laksanakan seberapa banyak koperasi yang ada kemampuan untuk kita membina rangkaian kedai KOPMAT pada harga yang lebih murah. Kita berikan kepada ahli dengan harga yang lebih murah dan kita berikan pada rakyat juga pada harga yang lebih murah. Pihaknya juga akan memastikan koperasi masjid atau koperasi berasaskan perkhidmatan dapat dijadikan KOPMAT dengan bantuan dana daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Pusat Rawatan Lembaga Tabung Haji TH Shishab terutamanya di Mekah menyediakan kelengkapan semua aspek perubatan dan juga kesihatan dan ia bertujuan mengoptimumkan kesihatan para jemaah haji. Sebelum ini kita mengadakan perkhidmatan pergigian dengan pegawai pergigian dan juga anak-anak buahnya lah berada juga di sini. Unit-unit sokongan lain yang membantu kami iaitu melibatkan unit X-ray, unit patologi ataupun lab, unit fisiologi juga bersama kami untuk memberikan khidmat terbaik kepada jemaah haji, memastikan jemaah haji apa isu berkaitan dengan kesihatan boleh dirawat
oleh Doktor Malaysia sendiri, oleh kita punya jurupulih kita sendiri. Itu yang objektifnya, dia lebih mudah dan lebih mesra kepada pelanggan. Pihaknya juga melakukan kawalan penyakit berjangkit lebih awal bagi mencegah penularan, terutamanya COVID-19. Hanya kes yang memerlukan penjagaan rapi seperti penyakit kronik sahaja akan dirujuk ke Hospital Arab Saudi. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI menyasarkan penyertaan 5,000 pelajar sekolah seluruh negara bagi pertandingan Drone Edu Challenge 4IR DEC 4IR tahun ini, dan pertandingan secara dalam talian itu bermula bulan ini dan tamat pada Oktober nanti. Menurut Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba, kerajaan mengalu-alukan pelibatan bakat baharu untuk mencuburi bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia supaya STEM ini dapat kita tingkatkan, terutama sekali penyertaan pelajar-pelajar dalam sains 60% ke 40%. Pertandingan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penyertaan 60% pelajar sekolah dalam bidang robotik drone. Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat Angkatan Tentera Malaysia ATM komited untuk memperkasakan ahli-ahlinya dalam pelbagai bidang dengan meneruskan program transformasi menerusi program Bina Bakat, dan sehingga kini sebanyak 3 siri program telah dilaksanakan sejak Jun tahun lalu. Untuk pengetahuan, ahli-ahli bakat ATM semua berbakat, benar. Hanya mereka, kita hanya kena berikan mereka hala tuju, kita berikan dia sokongan, kita beri dia kan ruang untuk dia keluarkan dia orang punya talent. Alhamdulillah, pada saya sudah lihat selama saya jadi pengerusi udara, pengerusi jemaah tertinggi bakat ATM, saya kelihatan, saya meneliti dan saya tahu isteri-isteri ini semua berbakat. Untuk siri keempat yang dirancang bermula Julai ini akan melibatkan 400 peserta ahli bakat dari Zon Selatan, Sabah dan Sarawak. Pusingan kedua Toyota Gazoo Racing Festival edisi kelima, pelumba Prima Pearl TD Racing Team Michelle Chia ungguli kategori Super Sporting Class dalam perlumbaan pertama yang berlangsung di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Michelle yang juga merupakan pelumba kereta touring negara mempamerkan pemanduan mantap apabila mendalui seawal pusingan pertama sehingga tamat perlumbaan. I had a decent enough start to keep the lead into turn 1, and by the beginning, the first couple of laps, I had to defend Mark that was behind me, and after that, when I settled down, I managed to keep a really consistent lap time throughout the entire race. Yeah, very happy. This was my target for the weekend, and so far everything has been going well. Hope to repeat the same for race 2 tomorrow. Nasib berbeza buat rakan sepasukan Tengku Dijanle Tengku Mahlil yang gagal menamatkan saingan akibat kemalangan. Tak ada nasib, so kita start P4 by the first 3 turns. I think we lost 1 position, tapi race 20 lap kan, so kereta yang kat depan tu maybe agresif sangat, and then dia terlanggar kereta kat depan, then dua-dua tu macam pendulum effect lah, diorang masuk balik ke lane saya pun tak ada tempat nak pergi, terus langgar kereta depan tu, and then so that's the end of my race lah. Tengku Dijan mengharapkan saingan lebih baik untuk berada dalam kelompok 10 terbaik pada perlumbaan 2 esok.
Kriket Piala Asia Wanita T20, Presiden Persatuan Kriket Malaysia MCA Muhammad Iqbal Ali Kasim Ali yakin mampu mempersiapkan pasukan terbaik untuk beraksi di Dhaka, Bangladesh Oktober depan meskipun hanya berbaki masa kurang daripada 3 bulan. Semalam pasukan kriket wanita negara mencipta sejarah layak ke kejohanan dui tahunan berkenaan selepas menundukkan Hong Kong di separuh akhir. Definitely we will be setting up programs to prepare the players individually. Inshallah we will put up a very strong team, or the best team that we can for the Asia Cup. This is historic because this is the first time ever that the Malaysian women's team made it on merit by qualifying for the Asia Cup final rounds. Kejohanan Piala Asia Wanita T20 akan disertai oleh 7 negara iaitu India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Thailand, UAE dan Malaysia. Iqbal ditemui selepas tamatnya kejohanan kriket wanita T20 ACC di Kidrara Oval Puchong siang tadi. Pada aksi final berkenaan, skuad negara tewas kepada UAE dengan 5 wiket. Kejohanan antarabangsa ini juga merupakan kejohanan kriket terakhir di Kidrara Oval sebelum ia perlu dikosongkan untuk diserahkan kepada pemaju. Persatuan Badminton Malaysia BAM kekal dengan sasaran 2 pingat emas di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 meskipun tanpa kehadiran Lee Zijia. Jelas Presiden BAM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria, sasaran yang ditetapkan oleh Badan Indo itu adalah realistik dan yakin mampu direalisasikan pemain lain. Bagaimanapun, Tan Sri Muhammad Norza yang juga Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM mengakui sasaran keseluruhan 7 pingat emas bagi kontijen Malaysia dalam tamasya itu akan diperincikan sedikit masa lagi. I think we have put a modest target of 2 because I chair the selection committee for the contingent, and badminton has came up with a modest target of 2. I heard yesterday the Deputy CDM was saying that they need to review at on the target put forward, which was 7 for the total contingent. We will discuss further about this, and I do think that badminton will continue giving medals to the contingent, especially in Commonwealth. Tambah Tan Sri Norza lagi, kini menjadi tanggungjawab pengarah kejurulatihan BAM Rexy Manaiki dan pengarah kejurulatihan perseorangan Wong Chun Han untuk melahirkan lebih ramai bakat-bakat muda. Antara pemain muda yang sudah meningkat naik ketika ini ialah pemain perseorangan Eng Zi Yong dan Aidil Soleh Ali Sadikin serta bergu wanita Perlitan dan M. Tina. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat beristirahat.